السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama-tamanya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda seluruhnya. Pada malam ni tajuk kita adalah berkenaan dengan tasyabbuh, iaitu menyerupai golongan kafir. Larangan agama ke atas orang-orang Islam agar kita tidak mencontohi, tidak meniru, tidak ada persamaan dengan golongan kafir. Perbincangan kita ini akan merangkumi apakah yang dimaksudkan dengan tasyabbuh. Apakah semua tasyabbuh, semua penyerupaan, bila kita ni sama dengan orang kafir, adakah semua persamaan itu dilarang oleh agama, atau ada tasyabbuh ataupun penyerupaan yang dibenarkan oleh agama? Ini yang kita akan bincang pada malam ni. Sebab apa saya pilih tajuk ni, tuan-tuan? Tajuk ni penting. Sebagai contoh, kita hari ni kita berada pada hari yang kedua dalam bulan Januari tahun baru. Tahun baru ni bukan tahun baru Hijriah, bukan tahun baru kalender Islam, tapi tahun baru kalender Masihi, kan? Kalender Masihi tahun 2022. Jadi setiap tahun bila kita menyambut tahun baru, maka banyaklah isu-isu yang diperdebatkan. Antaranya ialah isu sambutan tahun baru. Apakah kita orang Islam kita boleh ucap selamat tahun baru, bukan tahun baru Islam, tapi tahun baru Masihi? Dan kita tahu bahawa tahun baru Masihi ini dia ada kaitan dengan agama yang bukan Islam. Selain daripada itu, tahun baru ni dia dekat dengan Christmas. Christmas 25 Disember. Lepas 25 Disember 1 Januari. Jadi dia rapat. Jadi setiap kali kita berada di hujung tahun,
sebelum menjelang awal tahun, antara isu-isu yang diperdebatkan dalam masyarakat kita ialah ucapan Merry Christmas. Adakah kita boleh ucapkan Merry Christmas ataupun selamat menyambut Hari Christmas? Kita tengok ahli-ahli politik, kan, pemimpin-pemimpin politik, pemimpin kerajaan dan sebagainya, mereka mengucapkan Merry Christmas, kan, kepada rakyat umum. Maka adakah kita ingin mencontohi dan mengikuti perbuatan mereka? Kita ni duduk kat kampung je, kan, kita ni duduk di taman je, kita ni orang perseorangan, individu. Adakah individu macam kita pun kita nak ucapkan juga Merry Christmas kepada rakan-rakan kita yang beragama Kristian? Isu ni bukan isu kita nak berperang dengan orang Kristian, bukan, tapi isunya ialah apakah kita orang Islam, kita dibenarkan untuk mengucapkan Merry Christmas kepada orang-orang Kristian. Dan banyaklah perbahasan-perbahasan di kalangan para ulama berkenaan dengan apa yang dinamakan sebagai tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Maka sejauh mana ianya dibenarkan oleh agama atau sejauh mana ianya dilarang oleh agama. Maka pada malam ni kita akan melihat bagaimana para ulama membahaskan berkenaan dengan larangan kita ini menyerupai ataupun mencontohi ataupun meniru apa-apa yang datang daripada agama bukan Islam ataupun apa-apa yang datang daripada orang bukan Islam. Maka kita mulakan, tuan-tuan sekalian, dalam Iqtida' Siratil Mustaqim yang ditahqiq oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Apa disebut dalam kitab ini? Dia kata annal musyarakah, dia kata bahawasanya persamaan, kan, persamaan pada zahir, persamaan lahiriah di antara kita, kan, kita orang Islam dengan orang bukan Islam. Apa yang akan berlaku? Ia akan menyebabkan berlakunya kesesuaian. Dia akan menyebabkan serupa, penyerupaan di antara dua orang yang saling serupa menyerupai di antara satu sama lain. Maka apa yang akan berlaku bila kita serupa dan menyerupai antara satu sama lain? Ianya akan membawa kepada persamaan dari segi akhlak dan perbuatan. Okey, nampak tak? Bila kita sama dengan orang tu, pada zahirnya dia kemudian akan membawa kepada persamaan akhlak dan perbuatan. Yang demikian itu adalah perkara yang boleh dirasai. Kita sebagai manusia ni, tuan-tuan, kita boleh rasa benda tu. Kita boleh rasa. Seseorang yang memakai pakaian yang biasa dipakai oleh orang alim sebagai contoh, maka dia akan mendapati dirinya mempunyai kecenderungan kepada orang yang alim. Nampak tak? Kita tengok orang alim biasa pakai apa? Kita tengok alim ulama pakai apa? Kita tengok ahli ibadah biasanya pakai apa? Kita tengok orang baik-baik, orang saleh pakai apa? Kita tengok orang yang golongan qurra, golongan qari, orang baca Quran, biasa dia pakai apa? Jadi bila kita pakai serupa dengan dia, hati kita ni automatik dia akan ada rasa cenderung kepada golongan tu. Yang ni yang para ulama sebut kepada kita. Kenapa? Bila kita memakai pakaian yang serupa dengan satu-satu kaum, bila fizikal kita ada persamaan dengan sesuatu kumpulan yang tertentu, maka automatik dia ada kecenderungan kepada golongan itu. Selanjutnya, tabiat akan menghala ke sana, kecuali apabila ada faktor yang mencegahnya. Dia kata tabiat dia akan jadi macam tu dah, kecuali ada benda lain yang menghalang daripada kita terikut-ikut dengan kumpulan tersebut. Tuan-tuan sekalian, kita tengok dalam kehidupan kita, kan, dalam kehidupan kita, biasanya kaum keluarga, tuan-tuan sekalian,
Kalau hari raya, cuba tuan-tuan tengok. Daripada ayah pakai baju Melayu, mak pakai baju kurung, sampai anak-anak color sama. Betul tak? Bukan semualah. Kan, bukan semua pakai color sama, tapi biasa kita tengok keluar dari kereta ni, satu keluarga ni keluar, kalau keluar 4 orang, 5 orang, 6 orang, daripada si suami, isteri dengan anak-anak ni color sama. Ayah color merah, mak color merah, anak-anak color merah. Kan, kalau keluar ayah tu color purple, mak pun color purple juga, anak pun color purple. Pasal apa? Pasal ada persamaan. Mereka datang daripada keluarga yang sama. Tuan-tuan pergi mana-mana, kan, company, setengah-setengah company, dia ada pakaian seragam dia, uniform. Kenapa tentera ada uniform? Kenapa pasukan beruniform ni dia ada uniform? Maka ini antara perkara yang disebut oleh para ulama tentang kenapa kita perlu mengetahui agama ini dia melarang kita menyerupai kaum-kaum yang kafir. Baik. Kalau kita lihat sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, apa yang disebut berkenaan dengan larangan ini. Sebagai contohnya, hadis Abu Hurairah, kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Faqila ya Rasulullah kafaris war rum, faqala wa manin nasu illa ulaik. Nabi kata, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sehingga akan ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka itu akan mengikut kaum seperti Parsi dan Rom? Maka Nabi menjawab, selain daripada mereka, siapakah lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ni hadis Bukhari. Hadis ni cerita apa kepada kita, tuan-tuan? Hadis ni cerita bahawa kiamat dia takkan berlaku. Maksudnya apa dia? Nabi nak bagi tahu ini antara tanda-tanda kiamat. Kiamat tidak akan berlaku sehingga berlakunya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti kaum sebelum mereka. Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Maka bila para sahabat tanya, sahabat nak confirmation daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kepala sahabat ni dia orang nampak dah siapa dia, kemungkinan itu. Maka sahabat teka kepada Nabi. Dia kata, adakah Parsi dan Rom? Maka Nabi menjawab, siapakah lagi kalau bukan mereka? Hadis itu hadis Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Yang keduanya hadis dalam Sahih Muslim. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu fi juhrin dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Sesungguhnya kamu akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sampai jikalau orang-orang yang kamu ikuti itu masuk ke lubang dab sekalipun, pasti kamu akan mengikutinya juga. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, siapakah lagi kalau bukan mereka? Hadis yang kedua ni dia sama macam hadis yang pertama.
cuma dia ada sedikit perbezaan. Hadis yang kedua ni, dia kata kamu akan mengikuti kaum-kaum sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Yang tu sama macam hadis yang pertama. Lepas tu sehingga kalau mereka masuk lubang dab sekalipun, dab ni biawak lah kita kata, nescaya kamu akan ikut juga. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Kalau tadi Parsi, kan Parsi dan Rom. Yang ni sahabat tanya, ya apakah Yahudi dan Nasrani? Nabi jawab, siapakah lagi kalau bukan mereka? Baik. Maka para ulama dia buat kesimpulan bahawa berdasarkan hadis itu menunjukkan bahawa kiamat tidak akan berlaku, kan, kecuali kalau berlaku tanda-tanda ini. Dan di antara tandanya ialah orang Islam dia akan ikut Yahudi, dia akan ikut Nasrani. Baik. Maka berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bila dia hurai, dia syarah berkenaan dengan hadis ni, apa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala? Imam Nawawi kata bahawa yang kata shibran bishibrin tu sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira', dan sehasta demi sehasta itu. Dan bila Nabi sebut pasal lubang dab, lubang biawak itu, dia adalah suatu perumpamaan yang Nabi bagi kepada kita untuk bagi tahu bagaimana perbuatan atau tingkah laku ataupun perangai orang-orang Islam sangat-sangat sama, lebih kurang dengan perangai Yahudi dan Nasrani. Siapa yang kata ni? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sama dari segi mana? Bila masa pula kita orang Melayu pergi ikut agama Yahudi? Bila masa pula kita orang Melayu pergi ikut orang Kristian? Kalau dengar je ada satu dua kes yang murtad, gempar satu negara. Kita orang Melayu tak pernah ikut agama Kristian. Ada beberapa kes, gempar satu negara, boleh ajak perang. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kita orang Islam di Malaysia, kita tak akan biarkan sesiapa pun yang keluar daripada Islam masuk agama lain. Jadi apa yang dimaksudkan dalam hadis ni? Maksud dia apa? Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata bukan maksud dia orang Islam akan masuk agama Yahudi. Bukan maksud dia orang Islam akan ikut agama Kristian, masuk agama Kristian, memeluk agama Kristian beramai-ramai, bukan. Tapi maksudnya ialah orang Islam mencontohi kejahatan orang Yahudi dalam membuat maksiat. Maksud dia ialah orang Islam akan mencontohi perbuatan orang Kristian yang bergelumang dengan dosa. Itu maksud dia. Kalau orang Yahudi, kalau orang Kristian, kalau golongan barat, orang-orang barat bebas dengan seks bebas dan sebagainya, maka macam itulah yang akan dilakukan oleh orang Islam. Tuan-tuan tengok ada app sekarang ni, kan, ada app sekarang ni yang mana boleh share, kongsi suami, kongsi isteri. Orang Melayu terlibat. Kalau yang terlibat ni bukan orang Islam, kita tak peduli. Tapi bila orang Islam yang terlibat dengan benda-benda yang macam ni, suami boleh offer kepada orang lain, siapa nak isteri aku, siapa nak ambil isteri aku, maka kamu bagi isteri kamu, share. Ada orang perempuan, dia seronok benda-benda macam ni, siapa nak suami aku, ambil suami aku ambil suami kamu. Berlaku dalam dunia hari ni, berlaku dalam negara kita, dilakukan oleh orang Islam. Kalau ianya dilakukan oleh orang bukan Islam, kita tak pelik. Tapi bila dia dilakukan oleh orang Islam, maka ini menunjukkan kebenaran apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan menyembah syaitan sebagai contoh. Kita dengar macam-macam muzik yang menyembah syaitan.
yang dipelopori di dunia barat, benda tu masuk dalam negara kita, anak-anak muda kita terlibat dengan benda-benda yang macam ni. Maka ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bagaimana orang Islam mencontohi kemungkaran yang dilakukan oleh orang Yahudi dan oleh orang Kristian. Bukannya orang Islam beramai-ramai masuk Yahudi, bukan. Bukan orang Islam beramai-ramai masuk Kristian, bukan. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa inilah mukjizat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan benda-benda fil mustaqbal, benda-benda yang akan datang, in future, benda yang masa depan, benda yang belum berlaku. Dan Nabi cakap 1400 tahun yang lalu, hari ini kita boleh melihat bagaimana benda ini benar-benar berlaku. Sidang hadirin mukminin, berkata Ibnu Umar. Ibnu Umar dia bagi tahu, dia meriwayatkan, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dia meriwayatkan satu hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sesiapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk ke dalam, di kalangan mereka. Sesiapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk di kalangan mereka. Dan dalam hadis yang lain, hadis Amr bin Shu'aib, daripada ayah dia, daripada datuk dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bighairina." Bukan termasuk di kalangan kami, bukan termasuk di kalangan kami sesiapa yang menyerupai selain daripada kami. Hadis Imam Tirmizi. Soalan dia, kenapa Nabi larang sungguh-sungguh kita menyerupai, kita ikut, kita contohi kaum lain? Pasal apa? Dalam Majmu' Fatawa dinyatakan, annal musyabahata fil umuri adh-dhahirah turithu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaq wal a'mal, walihadza nuhina an musyabahatil kuffar. Penyerupaan dalam perkara zahiriyah boleh mempengaruhi pada penyerupaan pada akhlak dan amalan. Oleh kerana itu kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir. Pasal apa kita dilarang, tuan-tuan sekalian? Pasal takut hati kita ni cenderung kepada mereka, ikut perangai dia orang, kan, ikut amalan dia orang. Tak mau yang tu. Tuan-tuan ingat zaman dulu, negara kita baru-baru merdeka. Negara kita baru merdeka. Oh, kalau boleh speaking, tuan-tuan, kira hebat lah. Kan? Kalau boleh speaking, kira hebat. Cikgu-cikgu zaman dulu yang bagus-bagus ni, dia hantar ke England. Dia panggil apa? Teachers Training College. Kan? Teachers Training College. Dia ada college latihan perguruan. Dia hantar ke England. Saya tak tahu sebab saya kecil lagi, tuan-tuan. Mak saya cerita, ayah saya cerita. Dia orang ni, tuan-tuan, kalau balik macam mana pakaian dia? Pakai seluar pendek, ada pakai topi, lepas tu isap pipe. Gaya tu, tuan-tuan, gaya orang putih, gaya Mak Saleh. Gaya Melayu tak ada, dah hilang gitu lah. Gaya Melayu tu hilang, tuan-tuan. Topi dia, dia punya pipe dia, cara dia silang pangku, cara dia duduk, semua sebiji cara orang putih. Agak-agak, tuan-tuan, orang yang macam ni, hati dia cenderung kepada siapa? Agak-agak, tuan-tuan, orang macam ni, adakah dia lebih sayang kepada bangsa dia, atau dia lebih sayang kepada bangsa penjajah? Tuan-tuan tengok dalam tulisan Ibnu Khaldun dalam The Muqaddimah ataupun Al-Muqaddimah, karangan dia. Apa dia kata?
Dia kata bangsa yang dijajah akan mengikut bangsa penjajah. Bangsa yang lemah akan mengikut bangsa yang kuat. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Ibnu Khaldun. Dia kata. Ibnu Khaldun ni tuan-tuan, kalau di kalangan orang Islam, dia ni kira top lah. Kira yang paling, antara yang paling bagus di kalangan Muslim historians, ahli sejarah Islam. Kan, pakar penggaji sejarah di kalangan orang Islam, dia kira antara tokoh yang besar. Betul tak kita tengok? Bangsa yang dijajah akan mengikut bangsa penjajah. Bangsa yang lemah akan ikut bangsa yang kuat. Bila kita kena jajah tuan-tuan, maka kita akan nampak penjajah tu lebih tinggi, lebih mulia. Kita akan ada rasa kagum kepada bangsa ataupun kaum yang jajah kita. Sebab tu orang-orang yang mendapat pendidikan barat, bukan semualah, kan, bukan semua, sebahagian, dia rasa kalau dia boleh speaking, kan, kalau dia bersin, boleh sebut excuse me, kan, boleh sebut excuse me, tu kira hebat lah, kan. Kalau boleh sebut bless you, wah, kira hebat lah, kan. Nak sebut alhamdulillah, malu. Nak sebut yarhamukallah, malu. Nak jawab dengan yahdina wa yahdikumullah ataupun yahdini wa yahdikumullah, malu. Kan, tak ada standard. Sebab tu tuan-tuan tengok zaman kita mula-mula lepas merdeka, cuba tuan-tuan tengok gambar-gambar College Islam, pelajar College Islam Kelang pun, pelajar perempuan dia bukan pakai tudung elok pun, pakai scarf ke atas gitu, ikat ke atas gitu je. Betapa kita bila kena jajah tuan-tuan, Inggeris dia kikis habis termasuk amalan agama kita. Ini penjajah. Sebab tu Ibnu Khaldun dia bagi amaran awal-awal lagi kepada kita tentang perkara yang macam ni. Bukan tak boleh speaking, kita pun rasa seronok boleh speaking, kan. Bagus tuan-tuan, tuan-tuan belajar second language, third language, bahasa yang kedua, bahasa ketiga, tuan-tuan pandai bahasa Inggeris, pandai bahasa Jepun, French dan sebagainya. Bagus, bukan tak bagus, tapi yang tak bagusnya ialah kita memuliakan penjajah. Itu tak bagus. Kita rasa hina dengan agama kita sendiri. Itu yang tak bagus. Baik. Maka para ulama mengatakan bahawa tasyabbuh ni dia ada dua. Satu, tasyabbuh yang diharamkan, yang dilarang. Satu lagi tasyabbuh yang disyariatkan, yang dibenarkan. Boleh. Bukan semua tasyabbuh haram. Bukan semua benda kita dilarang daripada menyerupai orang kafir. Ada benda yang kita dibenarkan menyerupai orang kafir. Jadi kita kena beza tuan-tuan, kita kena mengaji bab ni. Jangan kita anggap semua benda tak boleh. Bukan. Ada benda yang tak boleh, ada benda yang boleh. Tajuk tasyabbuh ni tuan-tuan, dia sama macam tajuk larangan mengubah ciptaan Allah. Sama. Larangan mengubah ciptaan Allah. Tajuk dia sama dengan tasyabbuh. Kenapa saya kata sama? Sebab larangan mengubah ciptaan Allah pun dia ada dua kategori, dua bahagian, dua jenis. Satu, jenis yang pertama, kita memang dilarang mengubah ciptaan Allah. Yang kedua, ada ciptaan Allah yang memang kita disuruh ubah. Yang kita memang disuruh ubah. Contoh, apa dia larangan mengubah ciptaan Allah? Contohnya hidung. Kita semua dekat macam bubuk ni, kita ada hidung kan? Tengok kat cermin, hidung aku ni kurang mancung. Kalau boleh nak mancung macam orang-orang Uttar Pradesh, Hindustan tu kan, jaga Hindustan utara tu, utara India tu. Jenis India yang kulit putih. Nak macam tu. India jenis tinggi, kulit putih, hidung tu dia mancung, dia bongkok. Dia nak lagu tu. Hidung Melayu ni tak mau hidung Melayu, tak mau hidung Melayu.
kita pun jumpa dengan surgeon, kan, dengan pakar bedah kosmetik. Tanya doktor, ni hidung saya ni kemik kemik, dah lah kemik gemuk pula. Dia kemik, dia gemuk, kan, buruk lah. Hidung tak salah apa-apa pun, cuma kita tak puas hati dengan bentuk dia. Kita pun jumpa dengan doktor check, tengok semua, dia kata dia boleh buat, dia pun tunjuk gambar, nak hak style macam mana, hidung macam mana, dia boleh tunjuk belakang. Nak style yang lempar tuala sangkut atas hidung pun ada. Kan, dia punya mancung. Nak style macam mana, dia punya mancung bongkok ke, dia punya mancung dia macam V ke, nak mancung macam mana, dia pun tunjuk gambar. Kita pun pilih harga berapa, dia pun cakap lah 20,000 ke 30,000, setuju bayaran, buat. Maka cosmetic surgery, kan, pembedahan kosmetik macam tu, hukum dia haram. Dia termasuk mengubah ciptaan Allah yang dilarang dalam agama. Sebab tak puas hati ni tuan-tuan, sampai bila-bila kita takkan puas hati. Lepas hidung, nanti repair pula dahi luas sangat, nak bagi dahi sempit sikit. Lepas dahi, mata pula macam setengah orang Korea, kan, dia tak puas hati, mata dia sepet, dia nak bagi mata dia bundal ke bundar, saya tak pandai, lupa dah, kan, lama dah tinggal bahasa Melayu ni. Baik, mata tu besar, dia nak besar, tak mau sepet. Lepas tu nanti bibir pula, nak bibir bagi tebal sikit, bagi seksi. Manusia ni tuan-tuan, kalau dibenarkan dia mengubah ciptaan Allah tanpa sempadan, dia tak akan puas hati sampai bila-bila. Akan ada saja benda yang dia akan ubah. Tapi ada benda yang kita dibenarkan mengubahnya, boleh ubah. Contohnya apa dia tuan-tuan? Benda-benda yang mengaibkan. Benda yang mengaibkan kita boleh ubah. Apa dia? Contohnya bulu kening. Bulu kening tu dia tebal sangat. Dia punya tebal tu sampai bersambung. Kan? Dia punya tebal sampai bersambung. Suami tengok pun takut. Dia nampak macam UFO. Alien mana? Apa orang semana semua. Tengok bersambung lagu tu. Tengok pun takut. Yang tu aib. Kan? Bila aib nampak buruk, nampak menyeramkan, menjadi bahan ketawa orang, bahan ejekan orang, maka yang tu dibenarkan kita ubah. Boleh ubah. Ni setengah orang dia lahir-lahir apa dia panggil sumbing. Tahu sumbing? Tahu kan? Yang bibir ni tak ada sekerat kan? Bibir ni tak ada. Nampak gigi, nampak gusi. Ni dia terbelah. Yang tu tuan-tuan, aib. Benda yang cacat. Kita jumpa dengan surgeon, pakar bedah, tanya, doktor kata okey macam ni, buat pembedahan, sama bagi elok. Yang tu boleh. Maknanya apa? Maknanya ada apa ni kita kata, mengubah ciptaan Allah yang dibenarkan. Sama macam uban, kan? Uban ni tuan-tuan, sunat kita warnakan dia. Kita biarkan dia putih, itu tasyabbuh dengan Yahudi. Bukan berdosa tuan-tuan biarkan dia putih, tidak berdosa. Tapi sunat. Disunatkan untuk kita warnakan uban kita tadi. Ubankan dengan apa sahaja warna yang munasabah, kecuali warna hitam. Warna hitam tak boleh. Tuan-tuan pergi dekat Maidin ke, dekat mana-mana tu, dia ada banyak pewarna rambut, pilihlah warna-warna rambut, asalkan jangan hitam. Ada brown, kan, coklat, macam-macam color yang munasabah. Tapi jangan color yang tidak munasabah. Apa dia color yang tidak munasabah? Nak cerita dekat tuan-tuan, color yang tidak munasabah. Ada orang, dia color rambut dia biru. Tuan-tuan tahu color biru? Biru macam kapek ni lah. Macam kapek masjid. Saya duduk di pejabat di Bukit Mentajam, apa ni, Bandar Perda. Datang sepasang suami isteri ke pejabat. Husband and wife. Melayu ni, Islam. Orang Islam, bangsa Melayu. Suami isteri dua-dua pakai seluar pendek.
Tuan-tuan biasa tengok suami isteri pakai seluar pendek? Suami pakai seluar pendek biasa tengok. Tapi isteri pakai seluar pendek ni yang kita biasa tengok dekat Penang ni tuan-tuan, amoy je. Tak, budak-budak Cina, perempuan Cina je yang pakai seluar pendek ni pergi pasar malam, dia pakai t-shirt tu kita tak tahu dia pakai seluar ke tak pakai seluar. Dia punya kecilnya seluar, singkat dia punya seluar tu. Jadi bila dia datang ke pejabat saya terkejut tengok, ni Melayu ni, muka Melayu. Bila bercakap betul Melayu, orang Islam kita. Suami pakai seluar pendek, isteri pun pakai seluar pendek. Suami rambut color biru, isteri pun rambut color biru. Tuan-tuan, nak tunjuk hero-nya, hebatnya orang ni. Maka yang tu dilarang. Benda yang menyebabkan kita ni dilihat janggal. Bila dilihat pelik, dilarang. Tak boleh. Nak color rambut, jangan hitam. Tapi color-color lain yang munasabah dengan rambut. Benda yang munasabah dengan rambut, yang orang tak tengok janggal, tak tengok pelik, kita boleh color. Sunat. Tidak berdosa kalau tuan-tuan biar rambut color putih. Tapi dia dikira tasyabuh dengan Yahudi. Tapi tasyabuh dengan Yahudi tidak berdosa. Bukan kata berdosa tuan-tuan biar rambut putih, tak. Kalau tuan-tuan tak selesa nak color rambut, nak biar putih macam tu, tak apa, tidak berdosa. Tapi kalau nak pahala, warnakanlah uban tersebut dengan color lain selain daripada hitam. Dark brown kan, coklat yang gelap, coklat yang cerah, color merah, bukan merah KFC tu. Merah KFC tuan-tuan datang masjid ni pakai lari habis. Kan, rambut color merah KFC tu. Dia merah, maksud dia merah rambut, bukan merah kapet kita sejadah ni, merah rambut. Merah ni macam-macam jenis merah. Dia dalam agama kita ni, kita buat benda yang munasabah. Macam tuan-tuan pakai singlet lah. Boleh ke tak boleh pakai singlet? Boleh pakai singlet. Topi sudu, boleh tak pakai topi sudu? Boleh. Tapi kalau saya datang kuliah malam ni mengajar tuan-tuan pakai singlet dengan topi sudu, agak-agak tuan-tuan nak mengaji tak dengan saya? Tu dia Mai, kan jalan gaya semacam je, pakai tracksuit, pakai singlet, topi sudu. Tanya siapa ni? Ni ustaz jalan ni. Saya pun duduk kat depan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya rasa lari habis. Tuan-tuan bakal lari habis. Padahal tidak Arab. Kenapa tuan-tuan? Kerana itu menimbulkan kejanggalan. Benda yang janggal. Jadi kita janganlah buat benda-benda yang janggal. Maka sama dengan warna rambut. Kita jangan warnakan rambut dengan warna yang janggal, yang orang nampak pelik. Sama pakai baju. Pakai baju yang biasa dengan masyarakat kita. Jangan pakai baju yang pelik-pelik, yang menimbulkan kejanggalan kepada orang. Orang pakai tengok, tu siapa tu? Siapa tu? Jangan. Kita pakai baju yang biasa-biasa. Sebab apa? Sebab kalau nampak pelik sangat, semua orang tumpu dekat kita, kita pula rasa diri kita ni hebat. Tak mau macam tu. Baik, apa lagi benda tuan-tuan sekalian, contoh benda yang mengubah ciptaan Allah tapi dibenarkan oleh agama? Apa dia? Contohnya buang bulu ketiak. Kan? Bulu ketiak tu ciptaan Allah. Yang kita buang tu pasal apa? Kerana ia dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memang disuruh supaya bersihkan ketiak kita. Kuku panjang yang kita pergi ubah tu kenapa? Pergi potong. Biarlah dia tumbuh. Kerana ia dianjurkan oleh Nabi untuk kita potong. Maka sebab tu kita kata tidak semua benda yang dipanggil sebagai mengubah ciptaan Allah maka dia haram. Tidak. Maka ada perkara yang mengubah ciptaan Allah yang dibenarkan oleh agama, dan ada benda yang mengubah ciptaan Allah yang dilarang oleh agama. Baik. Satu lagi contoh tuan-tuan sekalian. Apa dia? Benda yang sama dengan Yahudi. Benda yang mengubah ciptaan Allah tapi dibenarkan oleh agama, malah disyariatkan oleh agama. Contohnya ialah berkhitan. Orang Melayu panggil bersunat. Kan, bersunat. Bersunat ni tuan-tuan mengubah ciptaan Allah. Kulit yang pada kemaluan lelaki tu Allah Ta'ala yang cipta, yang kita pergi buang tu pasal apa?
berkhitan itu juga adalah amalan orang Yahudi. Yang kita pergi tiru orang Yahudi itu pasal apa? Jawapan dia tuan-tuan, berkhitan dia bukan termasuk dalam tasyabbuh yang dilarang. Berkhitan dia tidak termasuk dalam mengubah ciptaan Allah yang dilarang. Malah dia termasuk dalam mengubah ciptaan Allah yang hukum dia wajib bagi orang lelaki berkhitan. Dia sebenarnya bab berkhitan ni ada perbahasan di kalangan para ulama, kan? Contohnya tuan-tuan sekalian, para ulama sebenarnya berbeza pendapat. Ni saya cerita secara ringkas lah. Apa yang disebut oleh para ulama, paling kurang ada 3 pendapat. Paling kurang ada 3 pendapat di kalangan para ulama hukum berkhitan. Pendapat yang pertama, dia kata wajib. Tak kira lelaki atau perempuan, dua-dua wajib berkhitan, bersunat. Lelaki wajib berkhitan, perempuan juga wajib berkhitan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia kata sunat. Hak lelaki pun sunat, yang perempuan pun sunat. Sunat ni macam mana? Orang lelaki kalau dia pandai jaga kemaluan dia, kulit tersebut dia pandai bersih, maka dia tak jadi wajib sebab dia pandai jaga. Maka kalau dia pandai jaga air kencing dia, najis dia apa semua, maka dia tak jadi wajib, dia jadi sunat. Dan bagi perempuan hukum dia sunat. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wajib bersunat bagi lelaki dan sunat berkhitan bagi perempuan. Paling kurang ada 3 pendapat, kan? Paling kurang ada 3 pendapat. Kalau lelaki, kita berkhitan atau kita bersunat dengan cara buang kulit di hujung kemaluan supaya hujung kemaluan kita tu bersih, tidak ada air kencing yang terperangkap. Kita boleh bersihkan dengan baik keseluruhan kemaluan tersebut. Bagi wanita, dia tak ada benda yang macam tu. Maka itu yang menyebabkan berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Cuma kita, amalan kita di Malaysia, kita tak potong apa-apa, kan? Kita tak potong apa-apa, kita cuma carikan keluar sikit di hujung kulit tersebut, macam tu sahaja. Maka dia ada luka sikit lah. Kalau kita letak tu, dia macam ada luka, macam luka nyamuk. Kita tak gunting, tak potong apa-apa, cuma dikeluarkan sikit kulit luar. Jadi kita sebagai suami, kita sebagai bapa, bila kita ada anak perempuan, kita kena ambil tahulah macam mana cara doktor melakukan khitan kepada anak-anak perempuan kita. Jadi kita pilih cara yang terbaik. Jangan sekali-kali dibuang, dipotong, dibuang bahagian tersebut sehingga mencacatkan keadaan anak perempuan kita. Jangan usik apa-apa, sekadar hak ujung itu sahaja, kulit luar tu saja. Kalau macam kulit kita ni, saya buat contoh lah, kan? Seolah-olahnya kita tarik kulit ke atas saja. Mana daging apa tak potong, kan? Daging apa tak potong, seolah-olah macam tu. Faham kan? Seolah-olah kita tarik kulit yang atas kat luar tu saja. Jadi itu adalah cara bagi menjaga kebajikan bagi anak-anak perempuan kita. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian bahawa berkhitan ni walaupun dia amalan orang Yahudi, tapi dia juga amalan orang Islam. Walaupun dia mengubah ciptaan Allah, tapi ia disyariatkan dalam agama, wajib hukum dia, kan? Mengikut satu pendapat lah, kan? Mengikut satu pendapat. Saya masa di England, tuan-tuan sekalian, ada kes, bukan kes saya, tapi kes ada orang Malaysia, kan? Dia sunatkan anak perempuan dia, tapi dia bukan sunatkan anak perempuan dia di UK. Dia sunatkan anak perempuan dia di Malaysia. Anak perempuan dia lahir di Malaysia, macam biasalah kita di Malaysia. Lepas tu sunatkan anak perempuan tersebut, lepas tu baru dia bawa anak perempuan dia balik ke UK. Entah macam mana tuan-tuan, diketahui oleh kalau saya tak silap lah, saya pun dah lupa cerita ni, dah lama. Kalau saya tak silap, diketahui oleh pihak sekolah salah seorang anak kepada pasangan ni. Maknanya kakak dia ataupun abang dia lah. Yang sekolah tu, dia cerita macam mana cikgu tu tahu, maka cikgu tu buat laporan polis bahawa keluarga ni telah melakukan khitan kepada anak kecil mereka. Jadi ringkas ceritanya tuan-tuan,
mereka telah ditahan oleh pihak berkuasa di England, di UK, dan dihadapkan ke mahkamah. Kerana UK dia tak benarkan khitan bagi anak perempuan, tapi UK dia benarkan khitan bagi anak lelaki. Pelik. Anak perempuan tak boleh khitan, anak lelaki boleh. Jadi apa sebab tuan-tuan? Kerana UK mengiktiraf khitan anak lelaki kerana itu amalan orang Yahudi. Dengan sebab dia amalan orang Yahudi, maka kerajaan UK mengiktiraf amalan khitan bagi bayi lelaki, bagi kanak-kanak lelaki. Tapi bagi kanak-kanak perempuan, sebab dia bukan amalan orang Yahudi, maka dia menjadi jenayah bagi sesiapa yang melakukan khitan di negara tersebut. Jadi bagi sesiapa yang berhijrah ke negara luar, tuan-tuan kena ambil tahu undang-undang di mana negara yang tuan-tuan berada. Jangan tuan-tuan ingat semua negara dalam dunia ni undang-undang dia sama. Jadi tuan-tuan kena cek dahulu. Tuan-tuan nak buat apa sekalipun, tuan-tuan perlu cek terlebih dahulu untuk memastikan tuan-tuan tidak ditahan oleh pihak berkuasa dan dihadapkan ke mahkamah, seterusnya dikenakan hukuman. Cuma nasib baik dalam kes tersebut ada ustaz kita yang dipanggil sebagai saksi dan dia bagi keterangan bahawa memang amalan di Malaysia itu adalah amalan dalam agama kita, dalam agama kita di Malaysia. Dan dengan sebab khitan itu dilakukan di luar UK dan ia adalah amalan agama di Malaysia, maka pasangan tersebut terlepas daripada tindakan undang-undang. Tapi penat jugalah kan, bila kena tangkap, kena siasat, kena charge dekat mahkamah, banyaklah benda yang kita terpaksa buat. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, itu contoh tasyabbuh yang dibenarkan apabila ia menjadi salah satu daripada syariat kita. Bila dia menjadi salah satu daripada syariat kita, maka ianya dibenarkan. Satu lagi contohnya tuan-tuan sekalian adalah puasa hari Ashura. Kan, puasa hari Ashura dia adalah amalan Yahudi. Mana tasyabbuh, sama tu. Kita dengan Yahudi sama. Tapi kerana agama kita mensyariatkan puasa hari Ashura, walaupun sama dengan Yahudi, tapi ia disyariatkan, dapat pahala sesiapa yang puasa hari Ashura. Cuma untuk membezakan amalan kita orang Islam dengan amalan orang Yahudi, maka kita disunatkan puasa pada hari Tasu'a. Hari Tasu'a 9 Muharram. Jadi siapa nak puasa hari Ashura 10 Muharram, sunat bagi dia sepasang tu kan, hari 9 dengan hari 10. Tapi kalau dia puasa hari 10 pun tak apa, cuma pahala tak banyak, tak sempurna sebagaimana pahala puasa 2 hari, 9 Muharram dengan 10 Muharram. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, pada masa yang sama, kalau kita lihat apa yang disebut oleh para ulama ialah jikalau perkara tersebut dia adalah perkara yang merupakan apa yang dipanggil sebagai pakaian khas sesuatu agama, maka yang tu tak boleh. Contohnya pakaian khusus yang dipakai oleh sami-sami Buddha kan, kita saja-saja nak pakai apa macam kat ihram tu kan, pakai lagu tu color orange, color kuning tu, nak pergi mana? Nak pergi Maidin, nak pergi beli barang Tesco, saja-saja je, maka yang tu tak boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah pakaian khusus agama tersebut. Tak boleh, kita tak dibenarkan, yang tu tak boleh. Tetapi kalau pakaian itu telah meluas dan dia tidak lagi menjadi identiti sesuatu agama, maka ia dibenarkan. Contoh apa dia tuan-tuan? Contoh pakai kemeja, necktie, tali leher, pakai baju kot kan, pergi kerja. Dulu orang kata ni pakaian orang putih pergi gereja, sekarang ni dah kan. Walaupun betul orang Inggeris, orang Eropah dia pakai tali leher, dia pakai kemeja, pakai kot pergi ke gereja, tetapi tuan-tuan pergi seluruh dunia tu tak boleh tengok bukan macam tu je kan. Bukan semestinya orang pakai tali leher, pakai baju kot dia pergi gereja, tak, pergi kerja pun pakai macam tu. Kalau tuan-tuan tengok lawyer kan, macam saya
Kalau saya pergi ke mahkamah magistrate, mahkamah session, saya pakai baju kod hitam, kemeja putih dengan tali leher hitam ataupun tali leher gelap. Itu pakaian lawyer di mahkamah magistrate dan mahkamah session. Bila pergi ke high court, mahkamah tinggi, kita lawyer kena pakai robe, kan, kena pakai jubah hitam. Dalam tu kemeja putih, kod hitam, lepas tu jubah hitam pula. Tu dia, negara panas tapi pakai berlapis-lapis. Sebab tu tuan-tuan masuk dalam mahkamah, dia aircon mahkamah sangat sejuk. Pasal apa sangat sejuk? Ni pasal lawyer pakai tebal ni. Lawyer pakai tebal, hakim pakai tebal, DPP, Deputy Public Prosecutor, timbalan pendakwa raya pakai tebal, berlapis-lapis. Jadi nak pasal dia orang ni panas, kena pasal aircon kuat. Yang orang awam datang pakai selapis je, sejuk, terketar-ketar tuan-tuan. 10 minit pergi kencing, 10 minit pergi kencing. Nah ya, orang awam kesian. Lepas tu tuan-tuan tengok apa ni, jubah lawyer, kan. Kalau tuan-tuan biasa pergi ke high court, mahkamah tinggi, tuan-tuan boleh tengok jubah lawyer ni dia colour hitam, lepas tu dia ada uncang dekat belakang, lepas tu dia ada tali kat depan, kan. Kalau tuan-tuan biasa pergi ke mahkamah lah, bila tuan-tuan pergi mahkamah, tuan-tuan tengok pakaian lawyer macam tu. Sebab apa? Dia ada sejarah dia. Bukan saja-saja buat tali, bukan saja-saja buat uncang dekat belakang. Sebab lawyer ni dia dianggap sebagai the noble profession yang mulia, dia kata. Jadi bila profession tu mulia, nak minta duit dengan klien directly tu tak boleh. Dia minta duit macam tu tak boleh. Dia ada cara minta duit dengan cara yang terhormat. Ni cerita zaman dulu ni, orang putih zaman dulu. Maka macam mana cara dia tuan-tuan? Lawyer ni bila dia duduk dalam mahkamah tu, yang meja hakim kat atas tu dia panggil bench. Yang bench tu maknanya meja, kerusi yang tempat hakim duduk, yang atas sekali tu. Yang kat bawah ni dia panggil bar table, meja peguam. Jadi peguam duduk kat situ, dia pakai jubah hitam tu, dia ada tali, kan, tali kat depan tu. Lepas tu kat belakang kalau tuan-tuan perasan dia ada uncang. Jadi kalau peguam tu dia nak duit, dia perlu duit bayaran daripada klien dia, dia tarik tali kat depan. Dia tarik tali kat depan, uncang kat belakang bergerak-gerak. Kan, uncang tu bergerak-gerak. Maka bila uncang tu bergerak-gerak kat belakang, klien kat belakang yang duduk belakang lawyer dia akan nampak, oh, lawyer dia minta duit dah. Kan? Lawyer dia minta duit. Jadi dia minta duit tu dengan cara sopan. Dia bukan kata, hang tak bayar duit lagi ni. Tak, dia bukan macam tu. Dia minta duit dengan cara yang sopan. Jadi pakaian tu tuan-tuan diwarisi turun-temurun sampai sekarang. Sampai sekarang lawyer akan pakai jubah hitam tersebut. Dan tuan-tuan boleh tengok pada leher ni, dia bukan tali leher, dia pakai bib. Dia pakai bib, dia macam kita kata ribbon lah. Dia macam ribbon putih. Ribbon putih tu pakai kat sini. Kalau di mahkamah magistrate, mahkamah session, dia pakai tali leher. Kalau high court, mahkamah tinggi, dia pakai bib yang putih tu. Bib yang putih tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa tengok cerita-cerita Inggeris, cerita-cerita Amerika, biasanya dipakai oleh padri-padri, kan, biasa dipakai oleh padri-padri. Tapi sekarang ni bib itu dipakai dengan meluas oleh para peguam. Jadi pakaian itu tidak lagi menjadi pakaian padri. Jadi bila kita tengok pakaian tu, kita tahu ini adalah pakaian lawyer. Jadi bila benda tu dah meluas, maka ianya tidak lagi dianggap sebagai khusus untuk satu-satu kaum. Sama macam seluar jin sebagai contoh. Seluar jin pun macam tu tuan-tuan. Dahulu dia adalah pakaian geng-geng cowboy. Kan, geng-geng cowboy sebab apa tuan-tuan? Sebab nak jaga lembu ni mana boleh pakai seluar selek. Jaga lembu nanti mudah terkoyak, kan. Lembu hambat kita hambat lembu, kita panjat pagar apa semua. Jadi mudah koyak. Dia kena pakai seluar yang tebal. Maka seluar tu seluar jin. Tapi sampai ke negara kita, budak-budak, anak-anak muda kita jadi belagak pula. Jadi buat pakaian, orang kata pakaian apa kita kata dipakai secara meluas dalam masyarakat. Maka benda itu berubah daripada satu masa ke satu masa, dari satu tempat ke satu tempat. Jadi secara ringkas je tuan-tuan sekalian, untuk malam ini kita dah faham bahawa tasyabbuh dengan satu-satu kaum ini tuan-tuan sekalian adalah dilarang, kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang dibenarkan oleh agama ataupun yang disyariatkan oleh agama. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, pandangan saya, tak perlulah kita nak ucap Merry Christmas, nak ucap Happy Deepavali ke apa ke, tak payah.
Dan saya tengok tak ada masalah pun kita dengan bangsa lain, dengan penganut agama lain, kalau kita tak ucap Happy Deepavali. Kalau kita tak ucap Nitai Buzem ke, kita tak ucap Merry Christmas ke, yang penting kita hormat jiran kita yang bukan beragama Islam. Yang penting kita buat baik sesama rakyat Malaysia. Kita jalinkan hubungan yang baik. Kita makan macam biasa, buat jamuan macam biasa, gotong royong macam biasa. Kita tak khianat mereka, kita tak sabotaj mereka, kita tak buat zalim kepada orang bukan Islam ni, maka itu sudah lebih dari cukup, tuan-tuan sekalian. Jadi mudah-mudahan kita mendapat gambaran yang jelas berkenaan dengan tasyabbuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada mencontohi sama ada akhlak, watak, pakaian dan sebagainya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik ataupun yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.